TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila barnamij Didik TV KPM. Antum ma'i Syafiqah Hanafiah fi Sukses SPM 2022. Kaifa halukum jami'an? Allahu yuftah alaikum. Amin amin ya rabbal alamin. اليوم سنتعلم عن التقنيات واستراتيجيات لجواب الامتحان مهارة القرآن تحت الموضوع قراءة أبو عمرو. ولكن قبل هذا ممكن أن نتعرف مع المعلم الممتاز من هو. جم kita lihat profil guru. هيا ننظر. أهلا وسهلا معنا في استوديو أستاذ محمد سحيمي محمد أرضي من SMKA كوالالمبور. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ كيف حالك؟ الحمد لله. الحمد وكيف لله. حالك يا شفيقة؟ الحمد لله أستاذ. Sihat-sihat sahaja. Alhamdulillah. Ustaz, hari ini kita nak belajar maharatul Quran. Ya, betul. Subhanallah, satu perkara yang penting juga Ustaz kan? Ya. Untuk murid-murid kita yang belajar mata pelajaran ini. Jadi Ustaz, bukan kita berdua sahaja, laisa ana wa anta faqat, walakin kita ada juga murid-murid di Google Meet. Mungkin Ustaz boleh memperkenalkan mereka? Tafadhal. Okey, terima kasih Syafiqah. Alhamdulillah, kaifa halukum jami'an fil buyut atamanna lakum fi siha wal afiyah daiman insyaallah. Al-yawm insyaallah kita bersama-sama dalam kelas maharat Al-Quran, Qiraat Abu Amr bersama dengan Syafiqah. Dan kita ada juga murid-murid yang hebat seperti mana disebut iaitu daripada SMK Agama Kuala Lumpur. Okey, bersama dengan kita yang pertamanya saudara Imtiaz Qalami, mungkin boleh angkat tangan sikit. Ahlan, terima kasih. Kemudian kita ada Syuhada Rosli, minta maaf, Khadijah. Okey, minta maaf. Okey, kemudian ada saudara Amir. Ahlan, okey. Dan satu lagi bersama kita Dia. Oh, Masya Allah. Ahlan. Okay. Subhanallah. Itu dia murid-murid kita yang akan bersama dengan kita di kelas pada hari ini, Ustaz, ya? Ya, betul. Kita nak belajar maharatul Quran tentang Qiraat Abu Amr, Ustaz. Ya, betul. Baik. Jadi, saya pun tak sabar. Murid-murid pun saya rasa diorang tak sabar nak belajar, Ustaz. Okay. Jadi, saya persilakan Ustaz untuk mulakan kelas. Tafadhal. Okey, terima kasih. Baik. Murid-murid, hari ini kita nak belajar tentang Qiraat Abu Amr. Tapi kita cuba fokus juga tentang format yang ada dalam peperiksaan SPM bagi paper ataupun subjek maharat Al-Quran. Seperti mana kita maklum, kita ada dua kertas. Kertas pertama iaitu tilawah. Okey, tilawah ni ada wajaran dia 60 markah lah. Okey. Dan untuk qiraat dia ada 5 soalan. Soalan pertama dengan soalan kelima memang berkaitan dengan praktikal. Jadi murid memang kena mahir. Sebab tu SPM bukan sekadar CJ Pelajaran Malaysia, bahkan saya perlu mahir. Macam tu. Saya pasti menang, saya pasti mumtaz, apa-apa saja yang taib lah, yang bagus. Betul. Okey, jadi itu kertas satu. Besar dia, 60 markah ada pada kertas satu. Ingat soalan satu dan soalan 5. Soalan satu surah Al-Fatihah. Manakala soalan kelima, mana-mana ayat daripada surah Al-Baqarah yang akan dipetiklah. Okey, baik. Kita tengok pula kertas 2. Baik, kertas 2 kita ada bahagian alif. Bahagian alif OPB iaitu objektif pelbagai bentuk. Soalan yang berkaitan dengan qiraat ialah sekitar soalan 6 hingga 10, 11 hingga 16. 6 hingga 10 tarajim iaitu biodata dan manhaj dia. Manakala 11 hingga 16 yang ni tatbik, yakni praktikal. Okey, nanti kita pergi slot dia, kita akan nampak macam mana soalan yang berkaitan OPB ni berkaitan dengan tarajim, manhaj dan yang berkaitan dengan tatbik. Baik, kita ada satu lagi bahagian iaitu bahagian ba iaitu subjektif. Okey. Soalan 2 dan soalan 3.
Sama juga tarajim dan manhaj itu satu gabungan, kemudian tadbiq satu soalan yang berasingan. Dan kertas 2 ada 40 markah wajaran dia. Jadi di lisan ataupun syafawi ada 60, di penulisan ada 40, gabung jadi 100 lah. Okey, jadi kita nak skor semualah. Sebab kita kata apa tadi? Saya pasti mumtaz lah kan. Okey. Pasti mumtaz, Pasti okey? mumtaz tu. Baik. Kita lihat qiraat Al-Imam Abu Amr Al-Basri. Kita nak kaitkan dengan tarajim, manhaj dan tatbiq. Baik, kita lihat terjemah dulu iaitu biodata dia. Baik. Untuk biodata Al-Imam Abu Amr Al-Basri. Okey, nama penuh dia sebenarnya ialah Zabban bin Al-Ala bin Ummar bin Al-Aryan Al-Mazini At-Tamimi Al-Basri. Tu. Boleh ke hafal semua ni murid-murid kita ni boleh hafal ke? Boleh ke adik-adik? Boleh. Kalau boleh tunjuk satu, kalau tak boleh tunjuk 2. Oh, satu. Oh, Masya memang Allah. boleh. Sebab Hebat. dia orang menghafal Quran. Yang ni nama pendek je ni. Kan? Mudah tu Pendek je insya-Allah. tu? Pendek je Okey. Tengok tu terus masuk tu. Oh, subhanallah. Kalah saya. Yalah, anak-anak sekarang memang Yelah hebat kan. kan, Okey. betul. Jadi tarikh lahir dia 70 Hijrah dan wafat di Kufah pada tahun 154, lebih kurang dalam 80 tahun lah. Okey. Lama umur guru Al-Quran ni lama Baik, keberkatan masa lah. Baik. Kita lihat murid yang pertama bagi Al-Imam Abu Amr iaitu Hafs bin Umar bin Abdul Aziz Ad-Duri yang terkenal sebagai Al-Imam Ad-Duri. Lahir pada bila? 150. 150 lahir, Imam Abu Amr wafat pada 154. Makna berselisih 4 tahun sahaja. Adakah baby dah boleh belajar kan? Jadi logiknya ialah ada tok guru satu selang kat situ. Faham? Kena faham tu murid-murid Boleh? Okey, boleh Boleh? Okey, faham Okey. Okey. Jadi terkenal dengan nama Imam Ad-Duri. Wafat pada tahun 246 Hijrah. Baik, yang ni nama penuh, tarikh lahir, tarikh wafat tolong ingatlah. Okey, sebab kita punya imam yang kita belajar ni. Manakala rakan seangkatan, seperguruan iaitu As-Susi. Saleh bin Ziyad bin Abdillah As-Susi. Lahir pada 171 Hijrah dan wafat pada tahun 261 Hijrah. Yang ni langsung memang tak berselisih lah. Makna kata mungkin ada seorang guru ataupun 2 orang guru yang ada selang antara Al-Imam Abu Amr Al-Basri dengan Al-Imam As-Susi. Tak pelik benda ni, tak pelik lah. Biasa anak murid yang hujung tu masyhur. Kan? Yang tok guru kat atas tu tak kenal. Hari ni semua orang kenal Al-Imam Bukhari, Imam Syafi'i, Imam Malik. Tapi guru mereka mungkin ramai yang tak kenal kan. Itu biasalah. Jadi ini semua adalah kelebihan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada sesiapa yang Allah Ta'ala kehendakilah. Yang penting kita belajar, kita bukan nak cari masyhur. Kita nak cari belajar keberkatan daripada Allah SWT dan ilmu yang kita boleh amalkan. Baik. Kita lihat bagaimana soalan tu kalau ada di dalam kertas 2. Ingat, kertas 2 penulisan dia ada bahagian A, bahagian B. Bahagian A OPB, objektif pelbagai bentuk. Mungkin ni kita kata mungkin mungkin kita kata ditanya Ar-rawi tsaniyu lil Imam Abi Amr huwa Ad-Duri. Perawi yang kedua bagi Imam Abu Amr ialah Ad-Duri. Tu. Hujung belakang tu nak letak right ke nak letak pangkah? Betul ke salah pada kenyataan ini? Okey, mungkin kita nak cuba murid kita lah. Yelah, bolehlah tu. Kan? Mungkin siapa nak cuba ni? Okey, siapa nak cuba? Okey, kita bagi Khadijah dululah. Tafadhali Khadijah. Okey, Khadijah Boleh? Jawapan dia salah. Oh, kenapa salah tu? Sebab perawi yang kedua ialah
Asusi. Asusi. Okey, dia nak takut, dah nak jawab pun takut. Betul lah tu. Betul lah tu. Dah belajar dah tadi Okey, terima kasih Khadijah. Terima kasih. Okey, bagus jawapan tu. Okey, yakin je kita dah belajar ni, kita yakin je. Jadi letak pangkahlah di situ Okey, bagus. Terima kasih. Baik, kita lihat juga soalan mungkin Al-ismu tam lil Imam Abi Amr huwa Zabban bin Al-Ala bin Al-Iryan. Ni kata hafal tadi kan. Betul ke mereka dah hafal ni? Kita bagi Amir lah. Amir, macam mana Amir? Tafadhal Amir. Ya, Ustaz. Okey. Soalan tu, adakah nama penuh bagi Imam Abi Amr ialah Zabban bin Al-Ala bin Al-Iryan? Betul, Ustaz. Betul. Masya-Allah, tahniah Sekali tengok pun dah terhafal. Mumtaz. Okey, alhamdulillah mumtaz, bagus. Okey, terima kasih Amir. Baik. Mungkin juga soalan pelbagai bentuk yang tadi kita belajar betul atau salah. Mungkin bentuk yang lain, mungkin soalan dia tanya ar-rawiyan lil Imam Abi Amr huma al-Imam Ad-Duri wa ... Dua perawi bagi Imam Abu Amr iaitu Imam Ad-Duri dan siapa? Kan? Mungkin kita minta imtiaz. Boleh imtiaz? Tafadhali. Tafadhal. Tafadhal. Silakan. Boleh, Ustaz. Boleh. Okey, apa dia? Jawapan dia Asusi. Ya, ahsanta, bagus. Okey, jawapan dia Asusi. Okey, jadi objektif pelbagai bentuk ni sebenarnya nak bantu pelajar kita lah. Nampak senang je kan? Yang penting ingat. Okey, yang penting kita ingat. Baik. Ustaz, menariknya Ustaz kan. Kalau contohlah kan, saya tak jawab Asusi, tapi saya tulis nama penuh dia. Salih bin Ziyad bin Abdillah Asusi. Nama penuh dia? Okey, boleh. adakah diterima? Diterima. Diterima sebab jugalah. panggilan dia Asusi. Kan nama Al-Imam Asy-Syafi'i pun lain, kan Al-Bukhari pun lain. Tapi letak nama penuh pun tak ada masalah. Tak ada masalah. Boleh maknanya itu pun boleh, bentuk macam tu pun kita boleh jawablah. Tak ada masalah sebab orang kenal dia Asusi lah. Baik, itu dia tokoh-tokoh ya Ustaz, tokoh-tokoh yang penting dalam qiraat Abu Amr. Jadi Ustaz, mungkin ada kesimpulan ringkas untuk segmen kali ini. Baik, untuk at-turjumah kita nak sebut, saya pun tak pandai, tapi nak bold markah pada ni kan. Maknanya kita jawapan dia biasa 1 2 je, maknanya betul salah. Jadi guna sebaik mungkin dan pastikan kita ingat biodata mereka dengan tepat dan kita tahu sungguh-sungguh imam pertama siapa dia, imam kedua siapa dia, kemudian lahirnya bila, kemudian wafatnya bila. InsyaAllah itu boleh menjamin saya pasti mumtaz. Itu dia yang boleh menjamin saya pasti mumtaz. Kalaulah kita boleh ingat dan hafal tentang tarikh, tentang biodata je Ustaz kan? Ya, betul. Baik, itu dia. Jadi sekarang ni Ustaz, mungkin nastarih qalilan wa sawfa naltaqi ba'da qalil. Kita berikan ruang serta peluang untuk berehat seketika. Kita kembali selepas ini Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. أهلا وسهلا أنتم معنا في سكسس SPM 2022. اليوم نتعلم عن المهارة القرآن تحت الموضوع قراءة أبو عام. Dan hari ini kita belajar biodata, manahij dan sebagainya. Dan Ustaz, untuk segmen kali ini apa yang kita nak belajar Ustaz? Tafadhal. Terima kasih Syafiqah. Baik, kali ini kita nak belajar tentang al-manahij. Okey, kalau mudah dia ialah hukum hakam tajwid yang ada di dalam qiraat Abu Amr. Kan al-manahij ni mungkin satu kalam yang kita tak biasa, tapi mudah aja. Kita fikir mudah ni hukum hakam Kita nak belajar apa hukum hakam yang ada di dalam qiraat Abu Amr yang berbeza daripada qiraat kita. Itu je. Okey. Jadi kita lihat yang pertama dalam bab basmalah. Baik, basmalah di antara 2 surah ada 3 wajah ataupun 3 bentuk. Yang pertama adanya basmalah. Hujung surah, kemudian ada basmalah, kemudian awal surah. Biasa. Kita pun begitu. Hukum hakam tajwid kita pun begitu. Tapi di sana ada 2 lagi. Yang kedua iaitu sambungkan tanpa basmalah. Yang ni luar biasa. Maknanya hujung surah sambung dengan awal surah tanpa basmalah.
Yang ni luar biasa. Sambungkan. Baik, yang ketiga ialah berhenti tanpa ambil nafas, tanpa basmalah. Yang disebut sebagai as-saktu. Saktah, kan? Berhenti seketika tanpa ambil nafas dengan niat untuk meneruskan bacaan. Saktah tu dah belajar dah tu. Kan? Maknanya kita tahu. Jadi 3 bentuk ini memang ada di dalam basmalah di antara 2 surah di dalam qiraat Abu Amr. Sesiapa yang nak baca qiraat Abu Amr, Ad-Duri ke As-Susi ke, maka inilah bentuk wajah basmalah di antara dua surah. Baik. Kita lihat bagaimana kalau soalan tu kalau kita kata boleh kita mungkin keluar mungkin keluar bentuk dia gini. Okey, kalau kertas 2 kita kata OPB. Okey, jadi dia keluarkan kenyataan. Saktah bidunil basmalah laisa wajha min aujihil basmalah baina suratain lil Imam Abi Amr. Saktah tanpa basmalah bukan salah satu daripada wajah basmalah di antara 2 surah bagi Imam Abu Amr. Betul ke salah? Betul ke salah tu? Okey, nampak termenung dah tu. Dapat kan. nak jawab? Okey, kita minta dia lah. Tafadhali dia. Yes, sir. Boleh? Jawapannya salah. Jawapan dia salah. Okey, betul lah tu. Ahsanti. Tahniah bagus. Okey, memang jawapan dia salah. Yang sebenarnya memang saktah tanpa basmalah memang salah satu daripada wajah basmalah di antara 2 surah bagi Imam Abu Amr. Baik, kita lihat pula kalau berbentuk subjektif. Waddih wajahal basmalah baina surataini lil Imam Abi Amr. Tolong jelaskan wajah basmalah di antara 2 surah bagi Imam Abu Amr. Mungkin kita tak minta murid lah. Kita cuba ingat balik. Ada 3. Iaitu ithbat basmalah baina suratain. Okey, murid-murid di rumah cuba ikut. Ithbat basmalah baina suratain. Al-waslu bidunil basmalah. Dan yang ketiga, as-saktu bidunil basmalah. Senang je Ustaz. Memang senang. Kan? Siapa kata susah? Belajar ni senang. InsyaAllah. Okey, jadi kita doakan supaya berjaya. Berjaya ingat. Baik. Cuba kita lihat pada bab yang kedua ataupun hukum hakam yang kedua iaitu al-idgham al-kabir. Apa maksud al-idgham al-kabir? Idgham kabir ni ialah huruf yang pertama berbaris, yang kedua pun berbaris. Tak ada dalam qiraat kita. Nanti kita tengok contoh dia, memang kita akan terkejutlah. Okey. Sama ada mutamathilain, memang 2 huruf tu memang sama. Kalau ba, kalau kaf, kalau lam. Ataupun mutaqaribain mungkin sama dekat dia punya sifat tu seperti qaf dengan kaf. Kan? Ataupun ba dengan mim. Ataupun al-mutajanithain mungkin kita kata makhraj tu hampir sama. Ataupun sifat lebih kurang sama. Dia ada sifir dia. Macam ta dengan to ke Ustaz? Ta dengan to. Itu lebih kurang gitulah. Dia ada sifir dia. Sifir dia tu agak panjang sedikit lah. Tak apa, kita belajar kaedah dulu. Baik. Jadi, kita lihat mutamathilain. Ni. Mim mati bertemu mim berbaris atas. Ini huruf yang sama. Kemudian mutaqariban dal dengan shin dal dengan shin. Kalau mutajanithain mim dengan ba. Lebih kurang gitulah dia punya ni, dia ada sifir dia. Baik, jadi kita dapat lihat di sini ada huruf-huruf yang mutamathilan, mutaqariban, mutajanithain. Kalau Imam Abu Amr, minta maaf, ini wajah untuk Susi tadi. Susi sahaja. Ad-Duri tidak terlibat. Jadi kalau mutamathilain, bunyi dia akan Ar-Rahim Maliki Yaum. Gitu. Kalau mutaqaribain wasyahid, dal tu hilang. Masukkan ke dalam shin jadi shin. Kalau mutajanithain mim dengan ba
a'lam bima. Itu dia punya cara dia. Okey. Murid-murid, cuba perhati antara 3 contoh ni yang specialnya ada pada ini. Contoh yang pertama. Apa dia contoh dia? Iaitu sebelum dia didahului oleh huruf mat, maka di sana lahir 3 wajah, 3 bentuk. Masya Allah, banyak pula Ustaz. Ya, memang macam tu. Okey, kalau sebelum dia ada huruf mat berlaku idgham kabir, maka idgham kabir tu boleh baca dengan 2, boleh baca dengan 4, boleh baca dengan 6. Ustaz bagi contoh dulu. Nanti kita minta murid buatlah di slide yang akan datang. Kalau 2 harakat, Ar-Rahim Maliki Yaum. Ar-Rahim Maliki Yaumiddin. Itu 4. Kalau 6, Ar-Rahim Maliki Yaumiddin. Tu. Jadi hi itu yang kita bawa 2, 4 atau 6. Kalau bawa dalam solat, jangan bawa 3-3 lah. Kan bawa 1 je, pilih 1 je tu nak tunjuk hebat dia bawa 3-3 Syafiqah memang. Wah. Itu luar biasa tu Luar biasa. tu baik. Jadi bawa 1 je. Okey, kena ingat kalau sebelum dia ada huruf mat, dia ada 3 wajah. Kalau sebelum dia tak ada huruf mat, idgham kabir semata-mata, tak ada apa-apa. Wajah hanya 1 wajah sahaja. Baik, kita tinggal yang ni dulu. Kita lihat bagaimana kalau bentuk soalan tu ada. Okey, kalau OPB. Okey, kita lihat. Qara'al imam Abu Amr wa syahida syahidun bi ... kena pilih at-taklil ke al-idgham ke al-idkhal. Kita mintalah Imtiaz. Boleh Imtiaz? Tafadhal Imtiaz. Ya, Ustaz. Okey. Apa pilihan anda? Bi idgham Bil idgham, iaitu idgham ke kabir. idgham kabir. Okey, jadi bunyi dia wasyahis syahid. Itu yang dibaca oleh As-Susi. Okey, bagus. Tahniah. Baik. Itu mungkin dia sedia dah jawapan. Kita tinggal pilih. Okey, kalau kata yang subjektif. Okey, soalan dia tanya, kam aujahul qiraati lil imam Abi Amr fi qaulihi ta'ala wa yastahyuna nisa'akum. Ni bertemu, iaitu mutamathilain. Lihat murid-murid, sebelum tu didahului oleh huruf mat. Jadi soalan ni ialah kam berapa wajah qiraat yang ada bagi Susi daripada Imam Abu Amr, dan jelaskan dia. Okey, kita minta seorang murid, iaitu Dia. Tafadhali Dia. Ya Ustaz. Yang pertama, idgham al-kabir fi Ma'al Qasri. al-qasri munfasil. Okey, Qasri Munfasil, bagus. Kemudian Yang kedua, idgham al-kabir fi Ma'a fasil. Munfasil. Okey, bagus. Munfasil. Okey, satu wajah lagi. Yang ketiga, idgham al-kabir fi Ma'a Isbaq. isbaq munfasil. Okey, Isbaq Munfasil. Okey, ahsanti. Okey, dia cuba jawab sebab jawapan tu agak panjang. Kan, jadi kalau dia menulis tu okey. Okey, kerana dia nak ni okey. Okey, bagus. Tahniah bagus. Tahniah bagus sebab di belakang tu dia ada kata wabayyinha, tolong jelaskan dia. Tiga wajah tu kena jelaskan. Okey, jadi ni kita kata bentuk yang mungkin boleh kita kata ada dalam subjektif lah. Baik, kita lihat pula hukum yang ketiga, iaitu al-mad wal qasr. Ad-Duri dan As-Susi dalam bab mad wajib muttasil, iaitu at-tawassut, iaitu 4 harakat. Manakala dalam mad jaiz munfasil,
Kalau ad-duri, dia ada dua wajah. Dia boleh al-qasru, boleh at-tawassut. Al-qasru bermakna 2 harakat, at-tawassut bermakna 4 harakat. Tapi kalau as-susi, mad jaiz munfasil satu wajah sahaja, iaitu 2 harakat. Dia beza pada mad jaiz munfasil. Mad wajib mutasil tetap 4, sama. Okey, tapi kalau mad jaiz munfasil, mereka berbeza. Ad-duri 2, 4. Kalau as-susi 2 sahaja. Okey. Mudah je nak ingat. Baik. Kita lihat pula hukum yang keempat, iaitu al-hamzu al-mufrad. Hamzah yang sendiri, bersendirian. Mufrad lisusi. Ingat, susi saja. Ad-duri tidak terlibat dalam perbincangan ni. Baik. Kalaulah hamzah yang mati berada pada fa fa'il, ain fa'il dan lam fa'il, maka wajahnya ialah tukarkan kepada huruf mad. Contoh dia, bimu'minin akan dibaca dengan bimuminin. Okey, mungkin nanti saya minta Syafiqah test lah. Boleh. Okey. Kalau wabirin dibaca dengan wabirin. Okey, satu contoh lagi. Kalau faddarotum dibaca macam mana? Faddarotum. Alif mat. Rotum. Aywa, asanti. Kan? Kita tak biasa, tapi itulah qiraat dalam Abu Amr. Dijadikan dia mat lah Ustaz. Betul. Okey, baik. Bimu'minin, apa lagi? Mukmin. Ya'ti jadi yati. Gitulah bagi as-susi. Luar biasa bacaan dia. Memang kalau bawa dalam solat yang banyak perbincangan berubah kiraan ni, as-susi lah antaranya. Baik. Mungkin kita kata okey. Qara'a mungkin soalan kita kata soalan OPB. Kertas yang kedua bahagian alif. Qara'al imam ad-duri an Abi Amr bimu'minin dengan dot apa dia? Al-ibdal, an-naqlu, at-tahqiq. Kita minta Khadijah. Tafadhal ya Khadijah. Ya Ustaz. Okey. Jawapan dia al-ibdal. Al-ibdal. Yalah, dah ada jawapan kat atas. Kan? Jawapan bocor dah ada kat atas dah. Kan? Okey, tahniah, bagus. Alhamdulillah. Baik. Kita lihat at-taklil, bab yang kelima, iaitu at-taklil. Atas wazan apa? Contoh, ni saya datang contoh. Ni mauzun je. Okey. Wasalwa bermakna wazan dia fa'la. Kalau Isa wazan dia fi'la. Kalau Musa wazan dia fu'la. Baik. Tu. Sengaja saya tak datangkan wazan, saya datangkan mauzun dia. Maknanya wazan apa tadi, ulang balik, fa'la, fi'la, fu'la. Jumpa je kalimah-kalimah atas wazan ini, maka kita ada taklil. Wassalwa jadi wassalwa. Isa, Isa. Musa, Musa. Aywa. Boleh belajar terus. Boleh belajar terus. Alhamdulillah bagus. InsyaAllah. Senang je kan? Murid-murid insya-Allah pasti dapat. Okey. Baik. Dan yang kelima ni juga, dalam bab yang kelima ni juga ada imalah. Oh, dia ada taklil dan ada imalah. Ya, dalam qiraat Abu Amr dua-dua bentuk ni ada. Kalimah ishtara li az-zikra. Apa spesial, apa yang persamaan ada, iaitu dia ada ra. Jadi kalimah yang ada alif sebelum dia ada ra hendaklah diimalahkan. Contoh ishtara jadi ishtare. Zikra Az-zikri. betul. 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 Okey Okey. Ustaz. Satu lagi al-abrari dengan absarihim. Persamaan yang ada ialah ra di hujung kalimah dan berbaris bawah. Itu syarat dia. Al-abrari jadi al-abrari. Absarihim jadi absarihim. Okey. Murid-murid, ada satu lagi iaitu kalimah an-nas. Yang ni hanya untuk ad-duri sahaja.
Kalimah An-Nas kalau berbaris bawah, mana saja kita jumpa ad-duri mestilah imalah. Qul a'udzu birabbin nas. Ad-duri. Tu Duri siapa? Ad-Duri Abu Amr. Okey, dia ada imalah. As-Susi tidak. Okey. Kemudian fathah ya idhafah. Kalaulah selepas ya idhafah ini hamzah berbaris atas, hamzah berbaris bawah, hamzah baris depan ataupun alif lam ma'rifah, alif lam ta'rif. Kita tengok contoh terus. Qala inni a'lam dibaca oleh mereka, Duri dengan Susi, apa dia? Qala inni ya a'lam. Ya tu baris atas. Mana-mana kita jumpa ya tu baris atas. Inni uridu dibaca dengan inni ya uridu. Mungkin Syafiqah nak cuba. Fataqabbal minni innaka dibaca dengan Fataqabbal minni ya innaka. Masya-Allah. Boleh buat dalam solat terus dah. Aduh. Pakar dah tu. Okey. La yanalu ahdiyaz zalimin. Ya tu kasih baris atas. Okey. Jadi ini kata-kata ya idhafah. Bariskan ya idhafah tu dengan baris atas. Selesai masalah. Ini untuk qiraat Abu Amr. Baik. Hamzah di dalam dua kalimah. Lihat murid-murid, ada sifat AA, AU dengan AI. Lihat contoh terus. Kalau AU, okey, sorry. Kita kata tashil hamzah yang kedua berserta dengan idkhal. Idkhal alif mat, masukkan alif mat di antara dua hamzah tersebut. Contoh dia AU akan dibaca dengan au nabbiukum. Hamzah kedua tu dah jadi tashil dah. Dia tak tepat sangat dengan hamzah yang betul. Au nabbiukum. Pertama dah lanjut sebab apa? Sebab ada alif mat, kita masukkan alif mat tengah-tengah. Okey, kalau aiza, mungkin Syafiqah nak cuba. Anzartahum. Oh, saya. Saya cuba saya. Cuba silakan. Anzartahum. Betul. Oh, betul Anzartahum. Okey, ahsanti, bagus. Jadi itu kita kata tashil hamzah yang kedua ada alif mat, kita masukkan di tengah-tengah. Mudah saja Baik. Kemudian kita lihat pada hamzatan min kalimatain. Kalau dua hamzah dalam dua kalimah, dia ada jenis yang sama. AA, II, UU. Kita belajar ni memang ada jumpa benda-benda ni. Okey, kita gugurkan hamzah yang pertama untuk Abu Amru. Jadi dua harakat. Contoh dia apa? Gugur. Sya'an syarah. Hamzah pertama kita buang. Sya'an syarah. Mudah aja. Okey. Kemudian ada satu wajah lagi tapi ni untuk ad-duri sahaja, iaitu dengan 4 harakat. Sya'an syarah. Sebab apa jadi dua wajah untuk ad-duri, Ustaz? Bukankah mad jaiz munfasil bagi ad-duri ada 2 dengan 4? Inilah tempat dia. Ulang kembali pada hamzatan min kalimatain. Baik. Hamzatan min kalimatan mukhtalifatain. Ini dia berbeza. Dua hamzah tapi baris tak sama. Okey, AU, IA, UI, AI dengan UA. Apa kaedah dia? Dia pelbagailah. Kalau AU dengan AI, tashilkan hamzah kedua. Okey. Waja'a ummah, waja'a ummah, waja'a ikhwah. Hamzah kedua kita tashilkan. Kalau IA dengan UA, kita ibdalkan kepada huruf mat yang bersesuaian. Minta maaf, huruf waw ataupun ya, ikut kesesuaian. Kalau as-sama'i yawi'tina, nasya'u wasabnahum. Asal dia nasya'u asabnahum. Baik. Kemudian UI. UI dia tashil pun ada murid-murid dan dia ada ibdal. Dua-dua ada. Okey, dua-dua ni ada dalam UI. Baik. Baik, itu dia penjelasan mengenai dengan hukum hakam qiraat Abu Amr. Banyak lagi kita nak belajar, tapi sebelum tu mungkin nastarih qalilan wa sawfa naltaqi ba'da qalil. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Didik TV KPM
Didik TV KPM. أهلا وسهلا أنتم معنا في سكسس SPM 2022. اليوم نتعلم عن المهارة القرآن عن الموضوع قراءة أبو عمرو. Kita belajar tentang biodata dan manahij hukum hakam lah. Jadi Ustaz, untuk segmen kali ini dipersilakan. Tafadhal. Baik, terima kasih. Kita nak belajar tentang praktikal. Okey. Kita nak belajar praktikal sebab manahij kita dah maklum, kita dah belajar tadi, kita dah tahu. Okey, kita nak praktikal. Hukum akan tajwid itu kita ambil, kita nak masukkan dalam ayat. Itu tujuan dia. Jadi segmen ni kita nak praktikal surah Al-Fatihah dan surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 16. Kita pilih beberapa ayat sahajalah. Okey, baik, kita lihat surah Al-Fatihah. Yang ni ada, ingat balik, kertas 1 tilawah ada pada soalan yang pertama. Tu. Soalan pertama wajib Al-Fatihah. Okey, jadi tolong mahirkan surah Al-Fatihah untuk kiraat Abu Amr dan kiraat yang lain. Baik, kalau dalam surah Al-Fatihah kita lihat apa yang ada. Yang pertama kita ada Maliki, ini farshul huruf. Yang ini bukan kaedah, bukan manahij. Maliki dibaca dengan Maliki tanpa alif mat. Yang ini memang kita kena sinai ataupun kita kena dengar dibaca, guru baca macam mana. Okey, tanpa alif mat. Untuk Al-Imam Abu Amr. Baik, kemudian kita dapati di sini adanya untuk berlaku idgham kabir. Kalau kita baca wasal, kalau kita baca sambung ayat 3 dengan 4. Tapi kalau kita pilih untuk waqaf tak ada masalah lah. Kalau kita sambung, maknanya kita mencari masalah. Bukan gitulah. Tak ada saya gurau je. Okey, bukan. Maknanya kita nak tengok, nak tunjukkan asusinya. Jadi kalau kita baca asusi, okey. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Okey. Ustaz pilih wajah isba' terus. Kalau disuruh baca Iqra' surat Al-Fatihah biriwayati Susi, dekat Ar-Rahman Ar-Rahim tu memang kita boleh 3 wajah. Qas boleh, tawassut boleh, isba' boleh. Tapi kalau calon ataupun murid baca 1 wajah pun dah dapat markah penuh. Senang kan? Memang senang, tapi saya perlu mahir. Okey. Jadi kalau kita buat 2 harakat Ustaz, boleh. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Kalau 4 Ustaz, boleh. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Yang ayat lain sama sahaja. Tak ada apa-apa perubahan. Okey, itu saja. Untuk Abu Amr, itu sahaja bahagian yang kita kena perhati. Bagi perhatian lebih sikit. Baik, itu untuk asusi. Untuk Ad-Duri lagilah. Maliki Yaumiddin saja. Yang lain tak ada apa-apa. Dan yang lain macam bacaan kita seperti biasa. Baik, surah Al-Fatihah. Baik. Mudah. Mudah, benda ni mudah. Boleh murid-murid, kalau okey tunjuk 3, kalau tak okey tunjuk 4. Okey. 3 ke 4 tu? Okey, semua 3 fahamlah tu. Mumtaz. Mumtaz, insya-Allah. Alhamdulillah, tahniah, bagus. Baik. Kita lihat pula kalau kita lihat ayat 1 hingga 4 dalam surah Al-Baqarah. Okey. Kita lihat ayat pertama, tak ada masalah apa-apa. Ayat kedua tu macam ada sesuatu lah. Iaitu ha dengan ha. Nah, bertemu lagi. Al-Idgham kabir bagi As-Susi. Ad-Duri tak ada apa-apa. Okey, kemudian ayat yang ketiga, kita dapati ada hamzah mufrad. Yu'minuna akan dibaca dengan yuminuna. Okey, lagi kita jumpa di bawah pun sama. Kemudian kita ada mad jaiz munfasil 2 tempat. Okey, mad jaiz munfasil, ingat balik murid-murid, kalau Ad-Duri 2 harakat, 4 harakat. Kalau As-Susi 1 harakat sahaja. Okey. Mudah benda ni? Sangat mudah. Okey, mungkin kita minta murid baca. Boleh Ustaz? Boleh? Boleh. Kita minta Amir. Tafadhal Amir. Okey, Amir. Silakan baca ayat yang kedua sahaja.
Ya, Zat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Masya Allah, tabarakallah. Betul. Okey, bagus. Dia buat tu betul lah. Maknanya dia pilih isbak terus lah. Okey, bagus. Tahniah, Meh. Terima kasih. Tahniah. Okey. Kemudian kita cuba pula ayat yang keempat. Kita nak minta siapa ni? Imtiaz. Baik, Imtiaz, silakan. Imtiaz, baca dengan kiraat As-Susi. Ya, Ustaz. Okey, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Okey, Imtiaz, bagus. Cuma betulkan segi Mat Jaiz Munfasil. As-Susi hanya satu wajah sahaja. Ya betul. Okey, sekali lagi. Ayat 4 untuk As-Susi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Okey, betul. Tahniah, bagus. Imtiaz Okey, bagus. Okey. Maknanya Ustaz satu harakat je Ustaz? Dua harakat. Oh, dua harakat Dua harakat. saja. Ya. Bagus dia salah di sini. Supaya benda tu diingat. Faham, Kan ada guru tegur, maknanya dia akan ingat sampai mati tu. InsyaAllah. Okey, insya-Allah. Baik, kita lihat contoh pada ayat ini pula Baik. Tengok-tengok macam ada lagi. Ya, memang betul. Kita jumpa dengan lam. Kan? Kemudian qalu dua harakat. Bagi As-Susi. Ad-Duri tak ada masalah apa, tapi As-Susi ada. Okey, Ustaz cuba bawa untuk wajah tawassut Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Jadi qil kita bawa tu kita bawa jadi 4, kemudian idgham kabir. Okey, mudah murid-murid insya-Allah. Baik. Kalau ditanyalah contoh kam aujah hadhil ayah lil qiraat ataupun li riwayati Susi an Abi Amr. Kita pun jawablah thalathatu aujah. Tu 3 wajah. Kalau dia kata terangkan. Bila terangkan tu sebutlah qara'a bil idgham ma'al qasri awit tawassuti awil maddi ataupun awil isba'i. Itu jawapan dia. Okey. Yang ni pun ada sama. Kita ada anu minu kama tu 2 harakat. Kemudian as-sufaha u'ala. Kalau kita wasal, kita akan jumpa hamzatain min kalimatain. Dia apa dia? Iaitu ibdalkan kepada huruf waw ataupun ya. Yang mana yang bersesuaian? Yang ni tukar pada waw. Sebab apa? Sebab hamzah yang pertama baris depan, maka hamzah yang kedua ditukar tu pada waw. Kalau hamzah pertama baris bawah, yang ditukar hamzah kedua tu ialah pada huruf ya. As-sufaha wala. Okey. Faham Ustaz? Okey. Boleh teruskan Ustaz? Boleh? Okey, baik. Jadi kita kata ni ada untuk as-sufaha wala ni untuk Abu Amr. Baik. Okey. Cuma as-Susi ada beza dekat anu minu. Okey, yang lain sama dengan ad-Duri. Kama ingat Mat Jaiz Munfasil berbeza ad-Duri dengan as-Susi. Okey, ni dia punya sifir. Kita ambil yang tadi manhaj yang tadilah, tak ada apa bezalah. Baik. Itu dia penjelasan daripada Ustaz mengenai dengan cara bacaan As-Susi dan murid-murid pun terbaik untuk bacaan anda semua. Jadi kita nak berehat seketika. Kita kembali selepas ini Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
أهلا وسهلا أنتم معنا في سكسس SPM 2022. اليوم نتعلم عن المهارة القرآن تحت الموضوع قراءة أبو عمرو. ولذلك أستاذ untuk segmen kali ini apa yang kita nak belajar Ustaz? Tafadhal. InsyaAllah nuwasil at-tatbiq fi surah Al-Baqarah min ayah 17. Baik. Baik. Jadi praktikal bermula pada ayat 17 hingga 25. Kita cuba lihat ayat ini. Ayat ni panjang, banyak sangat kan. Tapi daripada ayat ni, Ustaz, kita buat andaian soalan dia gini. Kaifa qara'al imam Abu Amr al-kalimataini allataini tahtahuma syatru. Absarahum dengan wa absarihim. Baik, macam mana Abu Amr baca dua kalimah ni? Jawapan dia Ustaz dah bagi dah. Iaitu apa dia? Kalau absarahum dibaca baris atas. Kalau wa absarihim dibaca dengan imalah. Kenapa pula Ustaz? Kan kita dah belajar manhaj. Syarat dia apa? Syarat dia ra tu mesti hujung kalimah. Absarahum dengan wa absarihim, ya, ra memang hujung kalimah. Syarat yang kedua iaitu ra mesti baris bawah. Baru boleh diimalahkan. Kalau bukan baris bawah, dia baca baris atas seperti biasa. Absarahum wa absarihim. Jadi dua syarat tu kena lepas dahulu, baru kita boleh baca dengan imalah. Ingat, murid-murid, ini bacaan Abu Amr. Maknanya Ad-Duri pun ya, As-Susi pun ya. Baik, kita lihat ayat yang seterusnya. Ayat yang seterusnya ni Kaifa qara'a As-Susi kalimah khalaqakum. Macam mana Susi baca kalimah khalaqakum? Terangkan ataupun jelaskan. Jadi jawapan dia, Susi baca kalimah ini dengan idgham. Idgham apa dia? Adghamal qafa fil kafi. Qaf tu idgham masuk ke dalam kaf. Jadi asal dia khalaqakum dibaca dengan mungkin Macam mana Ustaz? Khalaqakum. Maksudnya qaf tu kita masukkan. Khalaqakum. Khalaqakum. Gitu je, tak ada. Lagi sekali Ustaz. Khalaqakum. Senang je kan? Senang Ustaz. Okey. Jadi murid-murid perhati elok, iaitu qaf tu kita masuk pada kaf. Makna qaf tak ada cerita, tak adalah. Rupa ada tapi dia punya dah masuk ke dalam kaf. Baik. Kita lihat yang ni pula. Kalau yang ni kita ada jumpa lagi. Ja'ala lakum. Ja'ala lakum dibaca apa dia? Kalau kata soalan kita mungkin dalam bentuk kertas 2 subjektif ditanya kaifa qara'ad Duri was-Susi an Abi Amr kalimah ja'ala lakum. Murid-murid, yang ni dia tanya Duri baca macam mana, Susi baca macam mana, ja'ala lakum. Dia saja nak trik kita ni. Mungkinlah dia nak trik. Ja'ala lakum macam ada something, tapi siapa dia? Ad-Duri kat Susi. Yang ditanya dua-dua ni. Jadi jawapan dia mudah aja. Ad-Duri baca macam biasa, At-Tahqiq jelaskan lam tersebut. Dua-dua lam tu jelaskan. Tapi untuk As-Susi dibaca dengan al-idgham. Masukkan kepada lam yang kedua. Jadi ja'ala lakum dibaca Susi sebagai ja'al lakum. Mudah murid-murid Setakat ni okey ke? Kalau okey cuba tunjuk satu, kalau tak okey tunjuk dua. Faham Terbaik, tu. terbaik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Ustaz, boleh teruskan? Boleh terus Baik. Kemudian kita lihat pada ayat ini. Ayat ni ada sesuatu lah. Kan? Ada sesuatu idgham kabir tak ada. Ustaz terang idgham kabir tak ada. Tapi ada sesuatu. Mungkin Ustaz nak tanya Khadijah lah. Khadijah. Baik, tafadhali Khadijah.
kalimah faktu. Kenapa dengan kalimah faktu? Jadi ibdal. Jadi fatu. Fatu. Ahsanti, bagus. Mumtaz. Okey, Mumtaz. tahniah, bagus Okey. Jadi kita lihat soalan OPB. Okey, soalan OPB yang tak sediakan apa-apa. Qara'a as-Susi fa'tu bi ... Kita nak letak manhaj dekat situ. Nak letak manhaj perkataan apa? Okey, cuba kita minta dia. Baik, tafadhali dia. Ya Ustaz. Jawapan dia bil ibdal. Bil ibdal. Okey, bagus. Okey. Boleh tak kalau kita tulis bifatu? Tu. Okey, murid-murid tak apa. Mungkin dia pun ni maknanya. Okey, murid-murid, kalau kita ada apa-apa jawapan selain daripada kita rasa betul tapi kita tak pasti, kita conteng je dekat tepi tu. Oh. Kertas jawapan tu jangan biar kemas je. Kasih conteng tu. Kemungkinan pemeriksa nampak pelajar ni sebenarnya nampak. Sebab tu dia nampak conteng kat situ tu tapi dia tak berani nak letak kat dalam. Tu. Jadi bila dia buat macam tu maknanya ada dapat markah. Okey, jadi itu kita kata qara'a as-Susi fa'tu bi bil ibdal. Okey, bitaufiq wan najah. Baik, itu dia penjelasan daripada Ustaz mengenai dengan qiraat Abu Amru. Abu Amru. Jadi Ustaz, mungkin Ustaz boleh berikan kesimpulan kepada murid-murid kita pada hari ini. Baik. Murid-murid, ingat at-turjumah, al-manahij dengan at-tatbiq, pastikan kita kuasai tiga-tiga. Sebab dia akan memberi kita kekuatan untuk jawab pada kertas 1 dan kertas 2 bahagian alif dan bahagian B. Tu. Dan kalau dah bahagian OPB dengan subjektif, pastikan kita tulis di tepi-tepi tu apa-apa yang kita terfikir berkaitan dengan jawapan dia, tulis kat situ. Jangan tulis nota cinta. Itu je. Okay? Tulis apa kita terfikir jawapan dia, tulis kat tepi-tepi tu. Mungkin itu membantu kita dalam pemarkahan dalam peperiksaan, insya-Allah. Insya-Allah semua pasti mumtaz ya Ustaz. Insya-Allah. Ya. Jazakumullah khairan jazak Ustaz, Barakallahu dan terima kasih juga kepada semua yang menonton kami hingga ke hujung siaran. Mudah-mudahan dapatlah serba sedikit manfaat yang diberikan yang boleh kita gunakan untuk menjawab kertas dengan sebaik mungkin, insya-Allah. Mumtaz semuanya. Jadi insya-Allah Ustaz, kita berjumpa lagi di lain hari. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah, ila liqa. Bye bye.